Dan insya-Allah pada ni kita akan mengupas tentang tajuk adab berdoa, tajuk yang ke-39, dan kita masuk pada bahagian dalil Al-Quran dan juga Al-Hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maksudnya, dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang baik. Al-Asma'ul Husna. Al-Asma' itu nama-nama, Al-Husna yang baik, yang mulia. Maka serulah, fad'uhu biha, serulah, gunakanlah nama-nama Allah ni. Kalau kita nak berdoa minta pada Allah, guna nama-nama ni. Al-Asma'ul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Karim, Ya Wadud, Ya Azim. Gunakan nama-nama, ada 99. Gunakan, boleh pakai untuk kita menyeru pada Allah SWT. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosaku ya Allah. Ya Ghaniyu, Ya Mu'id, bantulah aku ya Allah dalam urusan kehidupan aku ya Allah. Ya, gunakan nama-nama ni. Sebab apa? Sebab Allah yang suruh. Sebab Allah suruh. Dan Allah SWT mempunyai nama-nama yang baik dan mulia, maka serulah dan berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Ya, jadi bila Allah Ta'ala yang suruh, bukan Rasulullah suruh, Allah Ta'ala yang suruh, maka itu lebih afdal, itu lebih utama kita gunakan. Ini berbanding dengan kaedah-kaedah yang lain lah. Sebab apa? Sebab ini Allah yang berfirman. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yastajib Allahu lahu inda syada'idi wal kurabi falyuksirid du'a firraha'i. Maksudnya, siapa yang suka Allah Subhanahu wa taala terima doanya ketika kesukaran dan kepayahan, maka hendaklah dia memperbanyakkan doa pada masa dia senang, pada masa kemewahan dan juga kesenangan. Maka banyakkan doa ketika kita sihat, banyakkan doa ketika kita lapang, banyakkan doa ketika kita senang. Sebab bila waktu susah nanti, insya-Allah Allah akan memudahkan urusan kita. Sebab kita ingat Allah ni waktu kita senang, waktu kita sihat. Dan inilah waktu yang selalu manusia lalai. Ya, dua waktu yang selalu manusia ni dia lalai, itu waktu lapang dia, waktu sihat dia. Waktu dia sihat dia tak ingat dah. Boleh ke sana, boleh ke sini semua. Makanya dengan Allah pun nak singgah rumah Allah pun tak boleh. Kalau dia hobi dia panjat gunung ni, semua gunung ni nak panjat lah. Gunung Kinabalu tu takat, orang kata takat naik bukit biasa je lah. Dia target nak naik bukit Gunung Everest buat ni. Dia punya ketinggian dia berapa? 8848 lah. 8,000 meter dah. Ni nak target naik. Dalam proses naik nak. Ni waktu sihat ni. Jadi dia pun training lah. Training lah sana sini dah. Makanya sibuk nak panjat Gunung Everest kan, tangga masjid pun tak lepas. Naik tangga, anak tangga masjid je pun tak lepas. Sibuk angkat bodybuilder semua hebat. Jaga kesihatan semua hebat tak. Angkat besi tak. Nak tanggalkan selimut pun susah waktu subuh. Ini dah azan dah ni. Berat sangat selimut tu kan. Sampai tak boleh nak tanggal dah. Tapi besi berat boleh angkat. Tak kisah berapa kilo dah. Ini bukan pasal apa. Maksudnya, inilah nikmat kesenangan, nikmat sihat yang manusia lalu. Bila dia ingat Allah,
Tanya susah, so dia tak sakit kan. Allah, aku ni semua gunung aku dah panjat, gunung Everest aku dah panjat, tangga masjid tak panjat-panjat lagi kan. Jadi ketika tu baru dia terkenal. Jadi ini peringatan, peringatan. Bukan kita nak tahu hobi banyak gunung kan, itu contoh saja, tak ada kena-kena pun. Banyak contoh boleh bagi, nak mancing ke, nak berjala boleh je, nak ride motor boleh, tak nak hadap sana. Itu contoh je. Jadinya atas sebab itu dah tadi. Sama juga waktu senang. Waktu kita senang ni, duit mudah ni, banyak-banyaklah sedekah. Ya. Bila kita banyak bersedekah itu, waktu kita susah esok, Allah Ta'ala mudahkan urusan kita. Ni Rasulullah sebut tadi ni. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang ke-3382. Hadis ini berstatus hadis hasan. Jadi dua benda ni. Ya, pertama tadi dalam dalil Quran tadi sebut, Allah Ta'ala perintahkan kita bila nak berdoa, gunakan nama-nama dia. Maksudnya guna kabel lah. Gunakan kabel nama-nama Allah. Al-Asma'ul Husna. Ada 99 nama. Maka gunakanlah mana-mana nama pun, tak ada had. Dan Rasulullah pesan pula, untuk Allah Ta'ala mengabulkan doa kita, banyakkan kita berdoa ketika kita sihat, dan banyakkan kita berdoa ketika kita senang. Sebab bila nanti datang kesusahan kepada kita, Allah Ta'ala dah tak tarik orang apa? Tak ada masalah dah pun. Sebab waktu senang pun dia ingat pada aku. Waktu dia susah, waktu dia sihat pun dia ingat pada aku. Jadi waktu sakit tak ada masalah, memang Allah tak tolong lah. Itu dua nikmat ini selalu manusia lalai. Nikmat sihat dan juga nikmat senang waktu lapang. Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari yang terkenal dengan kitab Syarah Al-Hikam. Syarah Al-Hikam ni dikumpulkan hikmah-hikmah, kata-kata hikmah oleh Syekh Ibn Atha'illah ni. Antara kitab yang memang kita guna pakai, kitab-kitab tasawuf yang kita pakai, yang diajar-ajarkan di Masjid Surau juga. Sebab apa? Dia tentang bagaimana didikan hati, nak mendidik hati ni. Ya, bagus kitab ni. Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari ni dalam kitab dia Syarah Al-Hikam menyatakan bahawa tatkala Allah Subhanahu Wa Taala membukakan mulut kamu dengan bermohon kepadanya, maka ketahuilah sesungguhnya Allah SWT berkehendakkan doa kamu diperkenankan. Bila Allah Ta'ala buka peluang kita untuk datang ke rumahnya, bila Allah Ta'ala buka peluang kita untuk angkat tangan minta pada dia, bermaknanya Allah Ta'ala ni memang nak perkenankan doa kita lah. Allah Ta'ala nak bagilah. Seorang pengurus syarikat yang besar ada, CEO lah, dia banyak projek dia nak bagi ni. Kita ni adalah syarikat enterprise ni pun kecilnya hal, bukan bagi tangan tak pun ada tak. Tapi dia tengok kita ni boleh buat, dia yakin kita boleh buat, maka dia jumpa kita, kau tak masuk tender tu, mana nak masuk kan? Ini besar-besar punya projek ni, saya kecil boleh lah kot kan, kecil punya hal, kontraktor kecil je tak, kau masuk je tak kan, kau masuk je lah. Hantar dulu, hantar proposal dulu, hantar je. Maknanya CEO yang cakap ni manusia ya tuan-tuan. CEO yang cakap ni jumpa kita yang cikai-cikai ni nak tolong kita lah tu. Kau minta je dulu, kau hantar je proposal, nanti bagi tahu aku. Dan hantar tadi yang pergi WhatsApp, WhatsApp saya dia nak bagilah tu. Itu manusia, CEO je pun. Ini kan Allah SWT. Allah Ta'ala buka ruang peluang kita datang ke rumah dia, jaga solat fardu 5 waktu. Allah Ta'ala bagi peluang kita untuk berdoa sepuas-puasnya, mintalah apa kau nak minta. Ud'uni astajib lakum. Maka gunakanlah peluang ni. Gunakan peluang ni. Sebab Allah Ta'ala tengah bagi ni. Jangan kita sombong pula. Mintalah apa nak minta. Bagaimana perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, ambil. Ini seperti mana dinyatakan oleh Ibnu Atha'illah dalam Syarah Hikam dia. Keterangannya, berdoa juga turut mempunyai beberapa adab. Walaupun berdoa tadi itu sebut boleh minta-minta, dia ada adab-adab dia lah. Sama lah juga tadi saya sebut, bila CEO tu dah offer pada kita pun,
Bukan tu dapat. Adalah proses-prosesnya, hantarlah proposal dulu. Bagilah kemas sikit. Kan? Memang nak tolong tapi bagilah lepas syarat tu dulu. Jadi dia ada adab dia. Yang mana ya, berdoa juga turut mempunyai beberapa adab dan juga keadaan-keadaan tertentu yang membantu untuk ianya dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam berdoa, kita juga diharapkan untuk memerhatikan adab-adabnya. Adapun adab-adabnya seperti yang dituliskan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya yang berjudul Ad-Da'u Wad-Dawa'i. Maksudnya terapi penyakit hati. Terapi penyakit hati. Iaitu yang pertamanya, ketika kita nak berdoa ni, antara adabnya ialah dia merasakan bahawa hatinya benar-benar hadir dan bertemu dengan penciptanya, dengan penciptanya sehingga mampu memberi tumpuan sepenuhnya ketika berdoa. Maksudnya ketika dia angkat tangan minta kepada Allah, dia sedar dan dia faham bahawa apa yang dia minta bukan dia sebut je, ya, dia faham apa yang dia minta. Jadi hatinya hadir ketika dia angkat tangan tu, dia menyatakan apa yang dia hendak. Ya. Maka gunakan bahasa yang kita faham. Dia bahasa Melayu lah. Kan? Dia samping doa-doa masnun dalam bahasa Arab, akhirnya kita gunakan. Yang keduanya ialah merendah diri serta tunduk khusyuk kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan perasaan rendah diri, menghinakan diri daripada Allah. Ya Allah, aku hamba-Mu yang berdosa, ya Allah. Kau ampunkanlah aku, ya Allah. Dosa-dosa aku, ya Allah. Umpama buih-buih di lautan, ya Allah. Kau pandanglah aku dengan pandangan rahmat-Mu, ya Allah. Sungguhnya aku hamba yang hina lagi lemah, ya Allah. Mengaku depan Allah SWT. Dan sememangnya kita ni lemah. Dan sememangnya. Dan kita ni seorangnya memang sememangnya hina pun. Ya, sebab apa? Sebab kadang-kadang kita juga melakukan dosa. Ya. Bukan kita ni manusia yang maksum kan. Memang kita ada dosa. Dan Allah Ta'ala tak ada masalah pun. Sebab Allah Ta'ala buka pintu keampunan. Allah Ta'ala buka pintu rahmat. Sebab tu Allah Ta'ala bagi kita peluang untuk berdoa. Ambil peluang ini. Yang keduanya merendah diri. Yang ketiganya berdoa ini menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat. Walaupun kita berada di hadapan makam Rasulullah, kita nak keluar kan, kita dah sampai salam orang kampung kita, ya Rasulullah, orang kampung kita salam semua tak. Tapi time nak berdoa tetap kena menghadap kiblat. Sebab tu Pak Arab tu tak bagi kita berdoa menghadap makam Rasulullah. Dia suruh tengok ni, haji kiblat sana, kiblat hunah kan, jadi kiblat hunah. Kita menghadap makam Rasulullah ni, nak angkat tangan doa pun dia tu haji kiblat sana, sana menghadap sana. Sebab apa? Takkan nak bagi salam, no problem. Tapi menghadap kiblat juga. Yang keempatnya harus dalam keadaan suci daripada hadas. Ya, baik ada kecil ada besar tu sebaiknya. Dan sebaiknya dalam keadaan kita berwudu lah. Berdoa kita berwudu. Sebab bila kita berwudu ni, pertamanya ketika kita berwudu tu dah gugur dah pun. Dosa-dosa kecil kita ni. Ya, dosa mata, dosa telinga, tangan, kaki kita ni dah. Dia dah digugurkan dosa kecil. Ya, dah bersih dah. Berdoa kadang kita ni bersih. Ya, maka sebab tu digalakkan berwudu. Dan yang kelimanya mengangkat kedua-dua tangan kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan kita ni serius minta doa. Dalam perang Badar, ya, peperangan pertama dalam Islam, tahun kedua Hijrah. Ya, tahun kedua Hijrah. Rasulullah berdoa. Minta kepada Allah angkat tangan sampai rida Rasulullah pun jauh, yang di bawah Rasulullah jatuh. Tak? Minta, betul-betul minta, punya serius. Jadi mengangkat tangan ini, dia adalah bukan lambang lah. Nak bagi tahu bahawasanya kita betul-betul kena minta. Kan? Cuma kalau dah tak ada tangan nak angkat tangan, macam mana tak? Tapi maksudnya bila kita mengangkat tangan tu, angkat kedua-dua tangan tu, kalau sungguh-sungguh selalu angkat macam ni, minta betul-betul ni,
Maka betul-betul serius dah minta tu, bersungguhlah dia. Kan, bersungguh. Yang keenamnya, mulakan doa kita dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti kita baca Alhamdulillah, ya, diikuti dengan membaca selawat ke atas baginda Nabi SAW. Sebenarnya kita buat selalulah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah dosa geduk ibu kami, ya Allah. Anda minta ini. Pertama minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita lah. Yang keduanya minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kedua ibu bapa kita lah. Kemudian minta Allah Ta'ala ampunkan dosa guru-guru kita yang mendidik kita ni lah. Dan juga ya Allah ampunkanlah dosa seluruh muslimin dan muslimat. Al-mu'minin wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, engkau ampunkan dosa-dosa orang-orang Islam ni ya Allah. Seluruhnya ya Allah. Sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Lepas tu minta lah. Dah settlekan benda-benda ni semua. Dan minta ampun untuk diri sendiri, minta ampun untuk mak ayah, minta ampun untuk guru kita, minta ampun untuk seluruh muslim-muslimat. Ketika tu ambil lah apa nak cakap. Ya Allah, aku yang sungguhnya aku ni, ya Allah, kau tambah lagi rezeki aku, ya Allah. Berkati rezeki yang kau beri, ya Allah, kau luaskan rezeki aku, ya Allah. Ya Allah, kau permudahkanlah urusan aku, ya Allah. Urusan harian aku, baik dalam pekerjaan dan di mana-mana lah. Ya Allah, kau lapangkanlah aku, ya Allah, untuk sentiasa hadir ke rumahmu, ya Allah. Jadikanlah aku hamba-Mu yang taat, ya Allah. Ya Allah, seandainya rezeki yang kau berikan ini, ya, mendekatkan aku lagi denganmu, ya Allah, aku bagi, ya Allah. Nikmat rezeki yang Allah Ta'ala bagi tu mendekatkan kita dengan dia, bagilah. Dan seandainya rezeki yang kau bagi ni, ya Allah, menyebabkan aku lupa, aku leka, aku apa, ya Allah, jangan kita kata pula, tak payah bagi juga, tapi ubahkanlah. Tak payahlah kita kata pula, ya Allah, seandainya rezeki yang kau bagi kat aku tadi menjauhkan aku padamu, ya Allah, tak payah bagi, ya Allah. Bukan, bagi juga, tapi kau nak lah, so jadi baik juga. Ya Allah lah, seandainya rezeki yang kau bagi tadi menyebabkan aku jauh, ya Allah, kau ubah, ya Allah. Jadikan benda dekat juga denganmu, ya Allah. Kau nak ke situ juga, dapat atau tak dapat. Yang penting minta kau nak lah. Bukanlah kita nak kata ya Allah. Sebab apa? Nikmat rezeki kita bagi ni sebenarnya untuk kita, bukan untuk kita sendiri pun. Tapi untuk orang lain lah. Dengan rezeki yang kita ada tadi, kita boleh sedekah, kita boleh bantu orang, kita boleh bayar zakat. Untuk orang lain kan bagus benda tu. Daripada kita yang tak ada apa-apa, tak boleh nak bagi, tak. Baik kita ada apa-apa dan kita boleh memberi, itu lagi bagus. Jadi mulakan dengan pujian. Dan yang ketujuhnya itu, sebelum memohon sebarang hajat dan keinginan, seseorang itu terlebih dahulu mohon keampunan dan bertaubat kepada Allah SWT, seperti astaghfirullah wa atubu ilaih, istighfar. Sama juga saya sebut tadi lah. Dan kita dah puji Allah Ta'ala, sebut nama Rasulullah kata baginda Nabi SAW, minta ampun, minta. Ataupun sebelum berdoa tu sendiri pun astaghfirullah dah, minta keampunan. Sebab tu bila kita lepas solat, kenapa kita istighfar? Padahal kalau ikut betul, dah semayang kot. Takkan dah semayang tu buat dosa pula kan, nak istighfar. Kenapa? Bukan tu. Kita minta pada Allah Ta'ala, kenapa kita istighfar? Sebab kita bimbang ketika kita solat tadi kita tak khusyuk. Tengah semayang tadi teringat, kereta aku dah kunci ke belum? Jadi keluar perasan macam kunci lah. Dia macam itu. Kekurangan ni lah. Kan? Kadang-kadang jadi kaki komplain. Imam baca Iqra' sikit, pun dah komplain. Allah panjang pula, Imam agak-agak dah pun. Maghrib je pun takkan nak baca Iqra'. Kan? Subuh-subuh aja lah Iqra'. Maghrib pula dia baca Iqra'. Aduh, lama pula. Ini hati kita ni, ini yang muqallibal qulub ni. Ini hati kita duk bolak-balik. Jadi istighfar, minta. Kalau ada kekurangan dalam semayang kita tadi tu, Allah Ta'ala perbaiki baliklah, Allah berilah keampunan. Sebab kita pun lemah. Kita ni macam budak-budak je dalam ibadah ni. Dan jadi waktu minta pada Allah tu sungguh-sungguh minta. Macam budak minta. Seorang anak yang minta pada ayah dia kan.
Ini kan pula kita hamba pada Allah lagi. Sebab tu Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka minta pada dia. Kan? Minta. Sebab Allah Ta'ala memang suruh minta. Memang Allah Ta'ala buka untuk minta, jadi minta lah. Sementara tengah ada waktu. Esok bila dah ajar dah sampai kat kerongkong dah ni. Nyawa sampai kerongkong dah, tak tutup dah. Itu taubat dah tak buka dah pun. Masuk kubur dah, dah apa dah. Tak guna dah pun. Ketika tu nak minta apa lagi. Waktu aku bagi keluarga kau hidup dulu, kau tak nak minta. Dah masuk dalam kubur. Muka nakir dah datang, baru sibuk. Baru menyesal. Buat apa? Kan? Jadi sementara ada hayat, sementara ada kesihatan, minta pada Allah SWT. Jangan pernah kita merasa Allah Ta'ala tu tak terima doa kita. No. Pertama bila kita berdoa, Allah Ta'ala kabulkan terus. Mubasyaratan. Boleh dapat Alhamdulillah lah. Yang kedua, bila kita berdoa, Allah tak bagi. Sebab engkau tak perlukan benda ni. Engkau perlukan benda lain. Aku bagi benda lain. Apa benda lain yang kau perlukan? Kita minta kaya, Allah bagi kaya. Tapi Allah lah bagi anak-anak yang baik, isteri yang solehah, jiran-jiran yang baik, kawan-kawan yang baik. Ini yang kau perlukan. Engkau tak perlu kekayaan. Biarlah kau di B40 pun, dia minta jadi T50 nak buat apa? Buat kena kerja dengan income tax kan? Pening-pening kepala apa? Biar kau jadi B40, tapi kau ada kawan-kawan yang baik, kau ada jiran-jiran yang baik, sahabat-sahabat yang baik, isteri yang solehah, anak-anak yang baik. Kita balik je, anak-anak nak tunggu dah. Orang rumah dah tunggu, tak syok lah. Daripada rumah besar, balik, cakap gaul. Seorang pun tak ada. Tak. Isi pergi mesyuarat kaum wanita lah. Anak-anak keluar lah, predikat bagi seorang satu. Kan? Anak pergi clubbing, nak pergi snooker, nak pergi apa semua tu. Hidup bahagia ke macam tu? Kan? Iyalah, sebab tu Allah Ta'ala tak kabul sebab apa? Engkau tak perlukan benda ni, engkau perlukan yang ni. Ya. Yang ketiganya sebab Allah Ta'ala nak elakkan kita daripada bala lah. Kan? Minta, supaya kita minta hajat benda-benda yang kita kata tak bagus pun untuk kita. Jadi Allah Ta'ala simpan, Allah Ta'ala bagi benda lain yang baik. Dan yang keempatnya, ya Allah Ta'ala simpan di akhirat. Di akhirat so ni dia doa-doa yang tidak dikabulkan ketika di dunia. Ini dia punya ganjaran pahala dia, currency dia. Tengok, ya Allah, banyaknya pahala aku yang tadi kan. Alhamdulillah ya Allah. Dengan syarat, ada syarat dia. Kita reda. Doa dah 20 tahun tak dapat 20 tahun doa. Tapi kita tetap reda. Sebab kita tahu Allah Ta'ala yang maha mengabulkan dan Allah Ta'ala yang maha mengetahui takdir kita. Bukan kita. Pada kita rasa benda tu penting sangat. Macam budak-budak lah tuan. Hari ni handphone, pada dia betul sangat, dah berajak sangat lah. Penting sangat ni, abang nak handphone. Wah, kenapa nak handphone? Nanti cikgu bagi kerja sekolah senang. Dia punya alasan kemaham. Kan? Baru dia jam 5, baru dia jam 4. Kan? Padahal ada je guru dalam sekolah tu, guru kelas ada je, parent boleh tengok je pun. Cerita dia punya proposal tu, dia dapat kemah. Kan? Nanti senang. Cikgu-cikgu nak bagi kerja rumah, abang boleh tengok sini. Jadi tak payah kacau abang punya handphone lagi. Nanti boleh buat discussion dengan kawan-kawan. Dia punya proposal je. Dapat, apa dia buat tuan? Mobile Legend lah. Kan? ML je lah, main game je lah. Bila masa mana janji dulu. Kata discussion. Yang kata dulu cikgu bagi kerja rumah mana tak? Kan? Tu. Sebab tu, kenapa Allah Ta'ala tak bagi? Dan mak ayah pun dia tak bagi pun. Aku tahu dah, ini otak karirnya. Nak kalau ada discussion, ada apa-apa, guna handphone abah, ambil tak masalah. Kan? Ada discussion, guna handphone ni, abah punya tak masalah. Kita pun boleh pantau. Kan? Itulah kita. Jaga kita minta tu macam penting sangat. Kekayaan. Allah bagi aku kaya, ya Allah bagi aku kaya. Besar sangat ada kaya tu. Pada kita, pada Allah tak payah. Kau tak dapat mengarut je kalau bagi kaya ni. Kan? Jadi jangan jadi macam korun tak pasal. Korun kan dia merempat. Dia merayu minta kan dia Musa suruh bagi kaya. Suruh Musa tak payahlah. Kau macam ni dah okey. Engkau masih lagi dapat tak minta Allah. Tak. Dengan kekayaan nanti dia proposal dia tu. Dengan kekayaan tadi aku boleh bantu orang. Aku boleh macam ni, aku boleh macam ni. Bagi aku kaya. Dan nak sangat ambil. Lalu jadi apa? Kena laknat ni. Harta korun. Sampai hari ni dah mana tak jumpa lah. Ditenggelamkan ditelan oleh bumi. Nak sangat kaya kan? Jadi tu tak perlu tuan.
Kan? Jadi kita minta tak minta, walaupun tak dikabulkan tak ada masalah. Yang penting kita redha. Jadi bila kita redha ini yang akan disimpan di akhirat esok. Ya, biarlah tak dikabulkan. Sebab apa? Bukan kita penentu takdir. Jika kita dah baca takdir kita macam tak, Allah Ta'ala yang maha mengetahui, Allah Ta'ala yang mengatur takdir kita. So kita hadap je. Adalah sebab kenapa Allah tak bagi. Aku minta dah lama 20 tahun minta tak dapat tak apa. Yang penting kau tetap istiqamah minta dan penuh sabar dan redha. Sebab semuanya dalam ilmu Allah SWT. Yang ke-8-nya, memohon kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh. Kalau kita minta taubat, menangislah. Kalau tak boleh menangis, buatlah menangis. Sampai macam tu sekali. Minta ampun pada Allah ni. Kalau tak boleh nak mengeluarkan air mata, tak boleh sebab hati kita keras. Tengok cerita Hindustan pun tak sedih. Tak, orang perempuan tengok Hindustan, jurai-jurai mata merah lah. Kita hati kering. Tak ada masalah. Hero mati ke, heroin mati, tak ada hal lah. Tak menangis pun tak. Kalau hati kering macam tu pun tak boleh menangis, pura-pura. Buatlah menangis. Ya, sebab orang air mata yang menangis sebab apa? Minta takutkan neraka Allah. Air mata dia akan jadi penghalang dia untuk masuk ke neraka nanti. Ya, menangis dah. Atau buatlah menangis. Bagi bunyi menangis jugalah. Nah. Yang ke-9-nya berdoa dengan penuh pengharapan dan perasaan takut akan kebesaran Allah SWT. Ya. Pengharapan dan juga takut. Kan? Wa qina azaban nar ya Allah. Kan? Ya Allah, jauhkanlah kami daripada api neraka ya Allah. Kan? Yang mana api neraka ni tak tergambar oleh fikiran kita pun. Kalau kita fikir dalam fikiran kita ni, usus kena tarik keluar lah. Minum air nanah, air darah. Yang kita fikirlah, jijiknya, takut. Lagi teruk pada tu. Ya? Lagi teruk yang daripada apa yang kita fikirkan. Begitu juga dengan nikmat syurga. Pada kita ni tengok syurga arak, syurga susu, syurga madu, seronoknya sungai. Ada sungai susu, sungai madu, ya Allah sedapnya. Air sungai ni ambil tak? Lagi indah daripada apa yang kita fikirkan. Itulah syurga dan itulah juga neraka. Tak tergambar oleh fikiran. Jadinya, berdoa ni dengan penuh pengharapan dan perasaan takut akan kebesaran Allah SWT. Bertawasul dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya dan mengesakannya. Gunakanlah al-asma'ul husna itu. Dan yang ke-10-nya sebaiknya ialah bersedekah sebelum berdoa. Kadang-kadang kita selalu mari masjid dah subuh tu namanya sedekah subuh kan. Selalu orang sebut sedekah subuh dah. Bukan pada sedekah subuh pun. Kita waktu subuh tu ialah permulaan hidup kita. Nah, kita baru bangun tidur, baru mula hidup. So, dalam kita baru mula hidup dan tak sampai setengah jam berapa minit ni, kita bangun-bangun, kita pergi mayang di masjid, kita bersedekah. Itu dia punya amalan yang terbaik tu. Ya, sebelum kita mulakan kehidupan kita pergi kerja, mari ke masjid, solat subuh berjemaah dan kita bersedekah dah. Tu yang terbaik lah. Maksudnya kita punya permulaan hidup kita memang terbaik. Bersedekah tu amalan yang cukup baik. Ya, buat macam tu. Ibn Qayyim menyatakan bahawa dengan memperhatikan dan mengamalkan adab-adab tersebut, doa yang dipohon hampir pasti tidak akan ditolak. Memang tak tolak. Sebab doa kita Allah Ta'ala tak pernah tolak. Saya sebut tadi dah 4 tadi tu. Dan yang akhirnya Allah Ta'ala simpan di akhirat. Tak tolak lah. Betul Allah Ta'ala kata, udu'uni astajib lakum. Kau minta pada aku, nescaya aku pastikan bagi. Betul. Cuma pada kita kata kita nak mampu sekarang lah. Betul, ada orang yang dapat. Dan kita pun kadang kita dapat. Tapi ada yang tak dapat, Allah Ta'ala simpan di sana. Yang penting redha. Apatah lagi jika ianya menepati dengan perancangan Allah SWT. Mendapatlah. Mendapati perancangan Allah. Imam Ibn Ashur di dalam tafsirnya, tafsir Ibn Ashur mengatakan bahawa pada Allah SWT menuntut hambanya untuk berdoa kepadanya berkaitan hajat-hajatnya serta ia menjadi dalil akan pensyariatannya dan perkara ini tidak mempunyai khilaf di antara orang Islam. Maka mintalah, tak ada masalah tuan-tuan. Bagaimana doa yang kita minta itu tidak bertentangan dengan syariat. Tak ada hal. Ya, sampai doa kunut nazilah pun ada tak? Pada kunut nazilah tu kita minta laknat tak? Ya, supaya pada orang-orang kafir ni tak? Yang utamanya Yahudi ni lah. Boleh? Tak ada hal.
Ya, doa minta anak tapi mendapati syariat lah. Mendapati syariat. Pengajaran hadis ini, yang pertamanya, kita perlu sentiasa meletakkan keyakinan bahawa setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT tidak akan ditolak. Yang keduanya, apabila kita yakin Allah SWT itu maha pemurah, maha kaya, tentu kita juga akan yakin bahawa dia maha berkuasa untuk memakbulkan apa sahaja yang kita hajatkan. Yang ketiganya, kita dianjurkan berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah SWT yang baik, mengikut keperluan doa itu. Yang keempatnya, apabila Allah SWT mengilhamkan kita untuk berdoa, sudah tentu dia akan menerima segala hajat dan permintaan kita. Bukan mudah untuk seorang menggerakkan hati dan lidahnya berdoa jika tidak mendapat hidayah Allah SWT. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi ay yaruddahuma sifran." Maksudnya, sesungguhnya Allah, Tuhan kamu yang maha suci lagi maha tinggi itu sangat pemalu lagi mulia. Dia malu terhadap hamba-hambanya yang mengangkat tangan berdoa, tiba-tiba tidak diterimanya permintaan itu. Dan kalau kita dengan penuh ikhlas, dengan penuh hati yang bersih, suci daripada dosa-dosa, tidak kekal buat dosa-dosa besar, ya, minta pada Allah, Allah malu nak tolak doa kita. Hadis riwayat Abu Dawud dan juga At-Tirmizi. Hadis ini berstatus hadis hasan gharib. Yang keenam, yang menerusi hadis ini, Allah SWT bukan sahaja memerintahkan hamba-hambanya supaya berdoa, maka malah Allah SWT turut mengajar apa yang sepatutnya kita berdoa dan cara terbaik yang perlu kita buat ketika berdoa. Kesimpulannya, doa merupakan ibadah kerohanian yang cukup tinggi nilainya. Sebab tu orang yang tak berdoa ni orang yang sombong. Sombong tak nak minta pada Allah, di mana setiap insan akan merasakan betapa tingginya penghargaan dan pergantungan dengan kebesaran dan keagungan Allah SWT. Setelah usaha dan ikhtiar dilakukan, kemudian dituruti dengan permohonan dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Khusyuk ni kita fokus dengan doa yang kita baca tu. Tawaduk ni dengan penuh rendah diri. Bukan kadang kita baca doa tapi kita tahu benda yang kita minta. Dan disertai dengan hati dan jiwa yang tenang dan mengharapkan sesuatu daripada Allah SWT. Doa bukan hanya luahan kata gerak, marah, kesal dan sebagainya. Begitu juga doa bukan hanya ekspresi yang melepaskan kemuncak kegembiraan dari dalam hati. Jika kesemua ini dinamakan doa, maka ia satu penilaian yang tidak adil kepada fitrah manusia. Dan hak itu sendiri yang berhak memiliki perbezaan dengan kata-kata yang lain. Moralnya, jangan pukul rata. Jangan samakan semua kata dengan doa. Ya, tak semua kata itu dengan doa. Ya. Yang ketiganya, hendaklah seorang Muslim menitik beratkan adab-adab dan syarat-syarat dalam berdoa yang merupakan sebab doa ditunaikan. Sesiapa yang memenuhinya, maka dia akan mendapat segala apa yang diminta. Begitu juga kepada sesiapa yang mengabaikannya, maka dialah orang yang melampaui batas dalam berdoa, sehingga tidak ditunaikan doanya. Tadi kita sebut tentang apa? Berdoa ini, Allah Ta'ala malu tak kalau seorang tu dia berdoa pada Allah. Dia minta pada Allah sungguh-sungguh dan Allah tak kabul, Allah malu lah. Kan? Jadi Allah Ta'ala malu terhadap hamba-hambanya yang mengangkat tangan berdoa, tiba-tiba tidak diterima permintaan itu. Dan ada orang yang memang tidak diterima pun, walaupun dia sungguh-sungguh tadi kan. Kata tadi kalau angkat tangan minta sungguh-sungguh Allah Ta'ala kabul, kenapa yang ni Allah Ta'ala tak kabul? Bukan tak Allah Ta'ala tak kabul, pandang pun tidak, walaupun dia sungguh-sungguh dia minta. Pelik juga tak? Ada seorang lelaki ni, Rasulullah beritahu, dia datang mengerjakan haji, pakai kain ihram.
Pergi berjalan kaki. Kita ni ada bertaubat. Dia jalan kaki. Dengan mukanya penuh busuk masai, mukanya kering, kain ihram kekuning-kuningan. Menunjukkan bahawa kena debu dah sampai kuning kain ihram dia tu. Di hadapan Kaabah, dia minta pada Allah, Ya Rab, Ya Rab, Ya Allah, ampun dosa aku. Menangis-nangis minta Allah. Allah tak pandang pun dia. Tak kabul doa dia, tak pandang pun dia, tak dengar pun doa dia ni. Mantap engkau. Dia kata, hey, ni depan Kaabah ni. Ini dalam keadaan musim haji. Dia ni juga datang dengan berihram. Nah, kenapa Allah Ta'ala tak kabulkan doa dia? Kerana apa? Wa syarabu haram, wa ta'amu haram, wa libasul haram. Dia memakan makanan daripada sumber yang haram. Dia minum daripada minuman yang sumber yang haram. Dia memakai pakaian daripada sumber yang haram. Bagaimana Allah Ta'ala nak terima doa dia? Dia tahu dia datang haji dengan duit rasuah. Dia tahu kain ihram ni tadi pun alung mana bagi dia tahu? Orang sponsor. Dia pun tahu tiket berapa bang, kata contoh dah. Tiket berapa semua yang geng-geng orang kata apa yang dapat underground punya ni projek. Dia pun tahu. Tapi dia seolah-olah buat berlakon tak tahu. Depan Allah konon-konon, ya Allah sedih lah konon minta ya, kau tak payah berlakon lah. Macam tu lah. Berlakon konon. Depan Allah konon-konon macam padahal dia datang pun dengan dia rasuah. Ihram pun pakai duit Arab. Tiba-tiba depan Allah depan Kaabah bawa muka sedih. Itu tadi. Maksudnya sesiapa yang mana terlibat dengan benda-benda haram, dosa-dosa besar, dan dia kekal dalam keadaan demikian dan dia tak bertaubat pun, tapi depan Allah buat baik, no, tak maaf. Allah tak pandang pun orang macam ni, walaupun dia berkain ihram, walaupun dia buat haji, tak pandang. Tak payah berlakon lah. Jadi kita dengan manusia kita boleh lah, dengan kawan-kawan boleh lah, tapi dengan Allah tak payah alut. Allah Maha mengetahui kan. Jadi berhati-hatilah. Maksudnya bukan doa kita tak diterima, tapi terhalang doa kita sebab dengan perbuatan haram yang dilakukan dan istiqomah dan tak taubat pun. Tak bertaubat pun. Kan? Balik Malaysia sudah buat balik, lama balik. Projek dah tunggu dah. Lama je lah. Cuma dapat data haji je lah kot. Itulah tuan-tuan ya. Jadi berhati-hatilah. Bukan pasal apa. Tapi kalau tak buat benda haram, tak buat dosa-dosa, insya-Allah memang Allah Ta'ala bagi. Memang Allah Ta'ala bagi. Jadi Alhamdulillah kita selesai mengupas tajuk yang ke-39 tentang adab berdoa. InsyaAllah pada bulan akan datang kita akan mengupas pada tajuk yang ke-40 iaitu adab berzikir.